aktif transitif dan kata kerja pasif. Jadi saya keliru kat situ. Sekarang ni nak cerita pasal kata kerja aktif tak transitif ke nak cerita pasal kata kerja aktif transitif? Sebab dua-dua tu adalah merupakan elemen yang berbeza. Tak masuk tak cerita lagi kata kerja pasif. Jadi tapi bila kita tengok pada pembentangan, oh memang dia cerita pasal kata kerja aktif transitif. Jadi benda tu kena semak semulalah. Selebihnya okey. So far semua okey, cumanya saya tak dapat evidence yang menunjukkan bahawa isu itu, permasalahan itu benar-benar wujud sehingga memaksa ketiga-tiga orang pengkaji ini menghasilkan spark itu. Boleh terima tak mana kumpulan, boleh terima tak Syaril, Aidil dengan Syahid ni? Faham tak apa yang saya cuba nak sampaikan ni? Saya tak nampak itu dekat penulisan. Sebab kita ni bila kita buat ubat, bila kita buat inovasi, kita kena clear betul-betul penyakit tu ada kat situ. Sebab saya tak nak, sebab ada kes kadang-kadang kita buat ubat dulu baru kita jual. Itu bahaya. Sekejap lagi orang yang tak berpenyakit dia makan ubat kita, dia penyakit yang lain pula. Itu bahaya. Jadi boleh ditambah baik, alhamdulillah. Dia ada formula. Dia tak ada formula. Dia macam yang Mr. Lee cakap lah. Dia merupakan satu proses pengukuhan sebenarnya. Yang lebih seronok lah, ada konsep didik hibur kat situ, main game dan sebagainya. Sangat bagus. Cumanya nanti saya mencabar kumpulan perwira, wahai anak-anak perwira, dengarlah cabaran Cikgu Sabarina. Cikgu nak awak cipta satu formula. Boleh? Formula yang kita tengok je formula tu, kita boleh tahu kata kerja aktif, transitif nak guna kat mana. Tengok je formula tu, kata kerja pasif nak guna kat mana pula. Lepas ni share, kongsi untuk kita sebar luaskan insyaAllah. Terima kasih, selamat berjaya. Terima kasih Puan, terima kasih Encik. Okay, so itu pandangan bagi kami, dia isu tu terlalu luas. Kata kerja aktif, pasif tu banyak sangat. So kita fokus yang satu saja. Satu saja. Betul. Fokus pelajar boleh tukar pasif ke aktif, aktif ke pasif. Dia tak tahu ganti nama pertama nak gunakan di ke, oleh ke, tak nak ke. Ya, ganti nama kedua, ganti nama ketiga. Ya, sebab kalau kita tukar aktif pasif dia akan kata ubah dan kepada di oleh ataupun tak perlu oleh. Kita fokus kepada satu bahagian daripada kita nak fokus mengenal pasti, menggunakan, membezakan tiga benda. Sebab dia tengok awak nak kata pelajar boleh mengenal pasti, pelajar boleh menggunakan, pelajar boleh membeza. Ada tiga benda awak nak atasi. Besar tu skop tu. So awak fokus satu saja. Indikator tu terlalu banyak sebab kata kerja terlalu banyak. Pilih satu je dulu, fokus satu dulu. Hasilkan ubat itu dulu, dah pulih baru kita pindah penyakit lain pula. Alright? Baiklah, terima kasih atas perkongsian maklum balas yang disampaikan oleh Barisan Penhakim sebentar tadi. Semoga segala perkongsian itu tadi dapat dijadikan rujukan oleh kumpulan perwira dan juga kumpulan lain. Majlis kita untuk sesi pagi ini diteruskan lagi dengan segala hormatnya mempersilakan kumpulan kelima, kumpulan The Quadro Squad yang terdiri daripada pelajar PISMP BM 1620 untuk berkongsi video pembentangan mereka yang dinamakan sebagai Kotak Minda atau lebih dikenali sebagai KODA. Amin. Maaf, tiada suara. Hello. Ya, hello. Okey. Terdengar suara ke tadi?
Ya, tak Ya, ada suara tadi. Okey, sekejap Sudah ada kah? Okey, dah ada. Audio tak berapa jelas. Tak tahu siapa orang yang mendengar. Rekaman stuck. Moderator boleh tolong bentangkan kah? Boleh. Yang tu host akan tolong bentangkan ya. Okey, tunggu sekejap. Okey. Baiklah, salam sejahtera kepada tuan dan puan yang menonton video ni pada mungkinlah selepas 2 Ogos ni. Okey. Jadi ini adalah kami berempat, iaitu The Quadra Squad. Di tanpa membuang masa, saya serahkan pembentangan untuk bahagian P ni kepada saudari Amy. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk padam mikrofon supaya tidak mengganggu pembentangan. Terima kasih Saudara Frederick. Jadi saya akan menyambung pembentangan ini dengan memperkenalkan inovasi yang telah kami hasilkan iaitu KODA. Jadi masalah yang ingin difokuskan dalam inovasi ini adalah masalah pengejaan perkataan bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid. Jadi dengan inovasi kami ini, kami ingin membantu guru-guru untuk menarik minat murid-murid dalam mempelajari ejaan bahasa Melayu dengan betul. Jadi bukti masalah ini wujud iaitu evidence-nya. Kami mendapat buktinya melalui jurnal yang telah kami cari di internet. Jadi iaitu yang masih terdapat individu yang masih belum mampu menggunakan keselarasan vokal dalam bahasa Melayu. Oleh yang demikian, kami masih melihat beberapa kekeliruan berikut seperti ejaan datuk yang seharusnya dieja di UK, balik yang seharusnya dieja BALIK, peluh yang seharusnya dieja PELUH. Seterusnya. Jadi kekeliruan ini terdapat pada pola-pola yang tidak berubah dengan ejaan Zaba seperti oleh yang dieja OLIH, boleh yang dieja BOLIH dan celoteh yang dieja CELOTIH. Di sumber ini kami telah terima Muhammad Naim bin Daibi pada tahun 1989. Jadi kenapa kami memilih masalah ini? Kerana masalah mengeja ini boleh dikatakan satu perkara yang asas dalam bahasa Melayu sebelum murid-murid itu dapat bertutur, dapat menulis dan membaca. Jadi masalah ini harus diselesaikan dengan secepat mungkin bagi mengelakkan sebarang isu di masa hadapan kerana kesilapan ejaan ini maksud sesuatu ayat dan seterusnya mampu menjejaskan markah murid terutamanya ketika menjawab soalan peperiksaan. Seterusnya. Baiklah, jadi masalah kami ini berada di zon yang mana? Masalah pengejaan bahasa Melayu ini berada di zon yang berwarna biru iaitu perlu diselesaikan pada masa terdekat. Hal ini kerana guru perlu memastikan murid telah benar-benar menguasai sesuatu topik sebelum beralih ke topik yang seterusnya.
Seterusnya kontrol. Masalah ini masih berada dalam kawalan kerana mampu diatasi sekiranya guru mengambil langkah yang proaktif. Contohnya dengan mengatasi masalah ini menggunakan inovasi kami iaitu KODA. Jadi apakah yang akan berlaku sekiranya masalah ini tidak diatasi? Mungkin sesetengah murid yang menghadapi masalah ini akan berasa tercicir yang mereka tidak dapat mengejar dengan betul. Secara tidak langsung mereka akan kehilangan minat untuk belajar. Jadi masalah kami ini berada pada peringkat yang mana? Iaitu dalam peringkat organisasi, iaitu secara spesifiknya di dalam bilik darjah. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Sadauri Nur Farahim. Terima kasih. Terima kasih Saudari Amy. Jadi saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian U. Jadi berdasarkan masalah yang telah dibentangkan seperti tadi, jadi kami telah mengaitkan masalah tersebut dengan DSKP tahun 1. Jadi seperti tuan-puan lihat pada slide yang ditunjukkan, terdapat beberapa punca dan antara punca masalah berlakunya termasuklah murid mudah keliru dengan penggunaan e-pepek dan e-tailing. Slide yang seterusnya. Jadi inovasi kami ini telah menyasarkan murid tahun 1 dengan berobjektif untuk menimbulkan minat belajar dalam diri murid dan menyediakan murid untuk berfikir dengan lebih cepat dan fleksibel. Jadi pada bahagian question, terdapat dua soalan utama dalam membina inovasi ini iaitu bagaimana KODA mampu untuk menggalakkan minat murid untuk belajar dan bagaimana KODA mampu untuk menyediakan murid berfikir. Jadi pembentangan seterusnya saya serahkan kepada Saudara Anik. Baiklah, terima kasih Saudari Farahim. Saya akan meneruskan pembentangan dengan S iaitu terdiri daripada tourism. Tourism ini lebih kepada bahagian teknikal inovasi. Kategori inovasi kami adalah kategori ABM itu secara mawjud dan penghasilan dan penggunaan ABM ini mudah digunakan serta amat merasa pengguna. Untuk ABM ini juga kami telah menyediakan manual pengguna untuk memudahkan guru sekiranya mereka ingin menggunakan KODA. Di aspek medikalnya pula, inovasi ini merupakan idea baru serta belum pernah difikirkan oleh orang lain. Maka idea ini adalah asli daripada hasil pemikiran kami berempat. Perkara yang interesting pula adalah ABM ini ataupun KODA bersifat didik hibur iaitu murid boleh belajar bersama rakan-rakan sambil bermain. Bersifat mudah alih iaitu tidak membebankan guru sekiranya ingin bawa ke mana-mana dan beratnya juga tidak melebihi berat sesuatu. Seterusnya dibina menggunakan bahan yang kalis air. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan KODA mudah rosak sekiranya terkena tumpahan air, terutamanya ketika hujan dan sebagainya. Baiklah, adakah produk ini ataupun KODA ini selamat digunakan? Ya, selamat digunakan kerana tidak melibatkan penggunaan sebarang bahan kimia ataupun bahan-bahan yang berbahaya seperti pisau ataupun sebagainya. Others pula, untuk KODA ini boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar selain daripada bahasa Melayu seperti subjek matematik dan subjek bahasa Inggeris. Selain itu, inovasi ini turut dihasilkan daripada bahan-bahan kita semula yang mudah didapati. Sebagai contoh, kotak, bekas makanan, pita pelekat dan sebagainya. Di samping itu, kos untuk menghasilkan inovasi ini amatlah rendah dan tidak terlalu membebankan. Sekiranya inovasi ini masih mengekalkan aspek penggunaan kotak sebagai rangka utama, jadi kos yang digunakan sangatlah rendah. Berupaya meningkatkan keyakinan murid untuk bersosial dengan satu sama lain apabila mereka bermain sambil belajar kerana ABM ini memfokuskan kepada pembelajaran kooperatif dan lebih kepada pembelajaran berpusatkan murid. Seterusnya. Jadi ini merupakan lakaran kami dan ini merupakan lakaran selanjutnya selepas inovasi pertama kami. Seterusnya. Jadi untuk MOST ataupun MOS, pertama sekali adalah kos. Kos yang kami telah gunakan adalah RM49.82. Tetapi untuk sekiranya kami ingin mengurangkan lagi kos, kami menggunakan bahan yang bahan seperti kotak sebagai rangka utamanya untuk menggantikan papan beralun plastik.
Okey, untuk Akam, jangkaan kami daripada kodak ini adalah minat murid untuk belajar, mengejar akan meningkat, seterusnya mengubah persepsi murid agar mereka tidak rasa tersisih disebabkan oleh kelemahan mereka dalam berbahasa. Source, guru boleh menggunakan pendekatan berpusatkan murid. Hal ini kerana teknik guru mengajar menggunakan papan putih perlu diubah sesuai dengan membiarkan murid untuk mencuba mempelajari sesuatu perkara melalui usaha mereka sendiri. Malah pembelajaran ini juga menggalakkan pembelajaran kreatif, itu pembelajaran di mana murid-murid bekerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Time pula guru boleh menyumbangkan masa dengan terus mengaplikasikan kodak apabila sesi pengajaran dan pembelajaran bermula. Seterusnya adalah A, iaitu bermula dengan bahan. Kebanyakan bahan yang kami gunakan adalah bahan yang kita semula, kecuali satu iaitu papan plastik beralun yang memfokuskan kepada ketahanan rangka kami. Seterusnya adalah prototype. Prototype pertama kami bentangkan ketika inovasi majlis ataupun program inovasi dahulu dan mendapat feedback daripada juri serta guru-guru semasa kami ber-PBS. Jadi seterusnya adalah PMI, plus minus interesting. Plus adalah dapat menambahkan kosakata murid, berkemampuan untuk menghasilkan perkataan yang bermaksud menggalakkan pembelajaran kooperatif dan tidak terhad kepada subjek bahasa Melayu saja. Kerana IBM ini ataupun kodar berkemampuan untuk digunakan untuk mengajar bahasa Inggeris serta matematik. Minusnya pula memerlukan masa untuk menghasilkan kodar. Pembelajaran terhadap tahun satu sahaja dan jumlah huruf pada silinder adalah terhad, menyeronokkan, merangsangkan fikiran murid serta memudahkan guru untuk menggunakan bahan bantu belajar yang lengkap. Dan untuk bina semula adalah ini merupakan inovasi ataupun bentuk koda yang terkini yang telah kami hasilkan. Untuk pembentangan seterusnya saya serahkan. Okey. Untuk pembentangan seterusnya saya menyerahkan kepada saudara Frederick. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Anik. Jadi kerana had untuk pembentangan ni terhad, jadi kami akan videokan cara penggunaan ataupun minat penggunaan ni. Jadi link ni akan disertakan dalam GC nanti, jadi tuan-puan boleh buka untuk lihat macam mana kodan yang digunakan. Okey, untuk bahagian OIE iaitu Outcomes, Impact dan Effectiveness. Jadi kami telah gunakan platform Google Form kerana sekarang semua gunakan digital. Okey, nak kumpul data guna digital, nak interpret data guna digital. Jadi kami ada 4 responden lah di setakat yang kami boleh buat sebelum tarikh hantar ni. Jadi ada 4 responden. Kita boleh lihat Baiklah, masa pembentangan telah pun tamat. Terima kasih saya ucapkan atas tayangan video pembentangan inovasi yang dinamakan sebagai Kotak Minda Koda itu tadi. Seterusnya kita beralih pula kepada sesi maklum balas selama 10 minit bersama barisan panel hakim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Mr. Lee, you nak cakap dulu ke macam mana? Okey, saya cakap dulu. saya cakap dulu ya. Okey, so terima kasihlah atas pembentangan tadi. Saya dapati alat itu cukup menarik ya. Saya pun nak cuba nak main ya. Sebab dia boleh golek-golek kan. Okey. Cuma saya nak tanya beberapa perkara. Yang penting ialah tujuan kita buat alat ini untuk melatih pelajar mengeja ke apa? Betul, sir. Untuk melatih pelajar mengeja dengan tepat. Sebab kalau mengeja sahaja tapi tidak tepat pun akan jadi masalah juga. Contohnya macam burung, kalau mereka eja BURONG itu silap. Tapi walaupun sebutannya betul, tapi kita nak mereka betul-betul eja dengan tepat. Mungkin kita tengok masalahnya macam kecil je. Tapi bila mereka jawab macam tu dalam exam, jadi itu boleh terjaskan markah mereka. So guru pun nak juga murid tu jawab dengan baik. Macam itulah tujuan dia. So, maksudnya alat itu ialah apabila di aplikasi dalam bilik darjah ialah cikgu menyebut pelajar mengeja.
Macam tu. Okay. So, sebenarnya kalau kita lihat ejaan ini, nak tahu pelajar boleh eja tak eja ni, kita nak tahu tackle kat mana isu dia. Ya, isunya kat mana? Adakah kerana pelajar tidak tahu vokal, adakah pelajar tak tahu konsonan, ataupun pelajar itu dia tidak tahu dengan diphthong, ataupun pelajar tak tahu konsonan berganda, ataupun pelajar itu tak tahu e-taling ke e-pipet. Apa sebenarnya yang nak tackle? Adakah kerana e-pipet dan e-taling dia bila dengar dia tak faham, ataupun ada pekan yang melibatkan vokal berganda ataupun konsonan bergabung ni bila diberitahu dia memang tak boleh eja. So awak kena pastikan punca yang mana satu yang awak nak tackle kan. Sebab kalau tak dia banyak ejaan itu. Dia ada vokal, konsonan, diphthong, dia ada konsonan berganda dan banyak. Dia ada e-pipet, e-taling dan sebagainya. So mana yang rasanya masalah yang pelajar hadapi? Untuk masalahnya sebenarnya objektif kami adalah bertumpukan kepada murid di kawasan pedalaman, terutamanya tempat yang saya tanyalah semasa saya PBS, kebanyakan mereka adalah kaum Melanau. Jadi ada perkataan tu sama seperti bahasa Melayu. Jadi berlaku kekeliruan. Jadi kami tidak memfokuskan tidak memfokuskan terhadap perkataan yang digunakan, kami memfokuskan agar perkataan yang mereka ujarkan, terutamanya apabila mereka mengujarkan di sekolah. Sebagai contoh semasa pembelajaran ataupun PDP dalam kelas, terdapat murid-murid yang secara tidak sengaja menggunakan bahasa ibunda mereka, bahasa Melanau di dalam kelas. Jadi kami ingin membaiki daripada aspek di situ, sama ada dari aspek mungkin perkataan yang ringkas ataupun perkataan yang mudah ataupun perkataan yang panjang, daripada simplicity ke complexity. Macam itulah Encik. Sebab kalau saya buat kajian, saya nak tahu apa sebenarnya punca masalah itu. Ya, punca masalah itu sebelum kita adakah pelajar itu sebenarnya dia punya masalah fonik, maksudnya dia A, E, O, U pun dia tak tahu. Kan? Kalau dia pasal itu, maksudnya kita kena tahu apa sebenarnya puncanya. Ada kerana bila awak kata saya, dia tak tahu beja. S-A-Y-A dia tak tahu. Adakah pun bila awak kata saya, dia tahu. Cuma bila awak kata telur, dia tak tahu. Telur dan tolor. Mungkin macam itulah. So apa sebenarnya yang menyebabkan? Adakah kalau dia dah tahu tentang fonik, ya, dia tahu suku kata, dia tahu tentang babe bibobu, semua dia tahu, maka masalah itu tak wujud kan? Ya, yang wujudnya kerana mungkin yang sering kita hadapi ialah e-taling dan e-pipet. Mungkin itu yang kita tackle. Sebab kita rasa itulah masalah puncanya. Sebenarnya kalau babe bibu dia tahu. Kalau saya suruh eja saya, dia tak pandai. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. So saya nak tahu apa sebenarnya yang itulah isunya yang awak nak dalami. Yang bukti menunjukkan bahawa apa sebenarnya masalah yang pelajar hadapi. Yang lebih spesifik lah Encik. Ya, yang lebih spesifik. Itu pandangan saya lah. Kalau anda boleh teruka itu lagi menarik lah untuk kita melihatnya sebenarnya pelajar ada masalah isu tertentu. Ya, kalau orang kata ejaan umum sangat. Ya, dia tak tahu eja. Kenapa dia tak eja? Mungkin masalah dia tak kenal huruf pun. Dia tak tahu eja sebab dia tak tahu huruf pun, ataupun dia pronunciation dia tak betul kan. Ya, so kita kena fokuskan apa sebenarnya isu yang awak nak utarakan. Itu pandangan saya lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik. Okay, thank you Mr. Lee. Hai, ahli kumpulan The Quadro Squad. Anik, Farahim, Emelda dan Frederick. Hai. Hai. Tahniah kerana telah mencipta sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Tapi tak dengar Puan. Suara tak jelas. dengar tak? Suara Okay. Hilang Okay, dengar suara tak? Puan. Dengar tak? Dengar. Kalau tak ada Puan. Right. Saya dah print dan saya dah baca dari muka surat pertama hingga ke muka surat. Okey, bila saya baca kumpulan anda menyatakan bahawa masalah tu betul tak? Tak berapa dengar. Boleh ulang ke Puan? Yang
tadi. Puan? Dengar? Sekejap. Baru dengar. Okey. Okey, dengar Memang dengar Dengar jelas Puan. Okey. Okey, bila saya baca penulisan kumpulan anda ni, yang pertamanya masalah tu masalah murid mengeja. Jadi penyakit tu murid mengeja. Betul? Betul tak? Okey, tak apa, buka je mic tu untuk respon. Okey, bila pergi bahagian unpack, bila dah masuk nak tetapkan objektif, kalian menetapkan objektifnya ada dua kalau tak silap. Yang saya baca yang pertama, objektif dia menggalakkan minat untuk belajar sambil bermain dengan rakan-rakan. Betul? Itu yang pertama. Betul. Okey, yang kedua pula objektif dia adalah untuk membina serta memperbaik tahap kesediaan murid agar mampu berfikir dengan lebih cepat dan fleksibel. Betul? Okey, jadi objektif tu dekat mana yang nak membunuh penyakit mengeja tu? Itu yang saya nak tanya tu. Bila kita buat inovasi, permasalahan yang kita tahu dekat masalah untuk ubat. Jadi saya Suara Puan tak jelas. okey, sekarang dengar tak? Ya, dengar Puan. Dengar. Dengar. Aduh, rupanya saya ni syok sendiri bercakap tak dengar Okey. Setakat mana tadi? Setakat mana Anik? Setakat mana saya tegur tadi? Dengar ke? Dengar. Ya, dengar Puan. Okey. Itu yang pertama. Saya tak nampak perkataan mengatasi mengeja itu pada objektif. Itu yang pertama. Yang kedua kan, bila mana dalam slide pembentangan dia adalah pulih LIH, LEH. Adalah dekat situ, pulih tu. Jadi saya nak tanya, permasalahan ini dijumpa dalam kalangan murid tahun 2 kan? Hello? Dengar tak? Dengar Puan. Okey, jumpa dekat murid tahun 2 kan? Boleh saya tahu tahun 2 tu dekat mana, berapa orang? Tahun 2 tu dekat SK Beruang Mapal Matu, bilangan dia tidak lebih daripada 7 orang. Oh, Kosong macam pedalaman. mana? Macam mana dapat, saya pernah pergi kat Matu tu. Macam mana nak dapat 7 orang tu? Apa yang dibuat sehingga 7 orang tu dapat? Dapat apa Puan? Maksudnya daripada ramai-ramai budak tahun 2 tu, kenapa 7 orang tu saja? Macam mana proses nak dapatkan 7 orang tu? Apakah saringan yang telah dibuat? Adakah mereka buat cek dulu, swab dulu ke macam yang berlaku sekarang ke macam mana? Kita nak tahu dia positif penyakit mengeja tu macam mana? Macam mana tu? Saya tak nampak itu dalam penulisan. Sebab untuk murid-murid tahun 2 di situ saya cuma tanyakan tentang masalah yang mereka hadapi. Saya juga tanya tentang cikgu mereka apa masalah mereka hadapi. Saya untuk percubaan tu saya tidak dapat pergi sana sebabkan saya berada di Mukah. Ada apa nama tu? Roblox, bukan sekatan. Saya nak tanya balik tu susah sikitlah. Puan.
Puan. Suara tersekat. Tidak dengar, Puan. Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Baru dengar, Puan. Kalau Cakap tadilah dengan Fred tadi cakap. Sekarang zaman digital kan. Korang cakap tak perlu dah nak pergi one to one. Boleh guna digital. Jadi proses ni walaupun kita bertanya ya, mesti dilampirkan sebab kamu kena yakinkan kami barisan hakim bahawa betul-betul wujud masalah mengeja ni. Begitu. Jadi bila tak dilampirkan ada longgar lah di situ. Faham kan? Faham. Okey, itu yang seterusnya. Yang terakhir sekali, yang terakhir lah sebelum kalau Miss Lee nak mencelah lepas ni, yang terakhirnya pula, bila menggunakan koda ni, saya tak pasti sama ada masalah mengeja itu diatasi ataupun masalah membina perkataan. Contoh, tadi ada dibangkitkan isu IPPET Italing. Tinggi aras IPPET Italing ni tau. Sampai masuk tingkatan 6 pun kalau kita tengok silibus soalan STPM Bahasa Melayu masih tahu menguji kemahiran ini. Jadi bila kita membangkitkan ini di sekolah rendah, saya mengharapkan ada formula lah tadi. Sebenarnya ada formula. Nak jumpa konsonan itu kena guna I mana. Nak guna konsonan itu kena guna I mana. Saya nak tengok tadi ada tak formula tu dicipta. Tapi bila kita menggunakan koda tu tadi pusing macam yang Mr. Lee cakap lah, dia tertarik sebab tu macam bergolek, macam yang golek mungkin dia membayangkan kambing golek dan sebagainya. Jadi bila menggunakan contoh perkataan semak, S-E-M-A-K, semak. Jadi apa yang berlaku semasa proses itu kalau murid tu membina perkataan semak. Jadi apa yang berlaku kat situ? Itu yang saya tak faham. Pelaksanaan penggunaan koda itu. Begitu. Selebihnya baik. Saya suka sebenarnya apa-apa bentuk inovasi yang boleh dipegang. Saya suka sebenarnya berbanding dengan digital. Kecuali kalau digital itu memang gempak gila lah. Itu boleh. Itulah itu yang saya bangkitkan tadi tu. Terima kasih, tahniah untuk kumpulan yang membawa koda. Terima kasih, Puan. Tambah baik lagi, tambah baik. Nanti share dengan saya Boleh, Puan. Boleh, Puan. Boleh. Bagi saya dah satu inovasi yang baik lah, yang sangat menarik lah. Cuma kalau saya rasa mungkin yang anda boleh tambah baik ialah dari segi anda cuba cari di SKP. Adakah di SKP pelajar itu perlu tahu tentang kata nama? Ya. Ada kan? Bagian tertabah. Cadangan saya, jika anda nak mengubah sesuai mungkin ejaan itu terlalu luas. Bagi saya mungkin dari koda itu anda di tepi itu ada letak satu tempat di mana kita boleh letak kad ya. So kad itu adalah satu gambar yang boleh kita letak. Bila cikgu letak gambar itu, pelajar itu kena fikirkan apa gambar itu. Contohnya gambar itu berkaitan orang bersenam. Ya, gambar orang bersenam. So, pelajar itu fikir apa kata nama yang sesuai, sebab awak kata pelajar boleh mengenal pasti kata nama macamnya dalam konteks. Ya, sebab ada perkataan dalam konteks. So, bagi satu konteks senaman, ya. So, dia fikir apa yang kata sana? Sehat contohnya. Dia akan pusingkan wheel itu untuk dapat perkataan sehat itu. Ya, so anda letakkan macam beberapa peringkat lah. Ya, mungkin kad gotong royong ya, dengan orang gotong royong dia akan terbitkan perkataan itu. Sama ada dia nak kata nama ke, dia nak terbit kata kerja. So dia boleh buat dua-dua lah. Melatihkan pelajar untuk mengutarakan kata nama dia tahu atau kata kerja dia tahu. Mungkin itu lebih lah bagi saya. Terima kasih. Okey, baik Encik. Terima kasih Encik. Ini seperti memberi murid tu stimulus untuk mereka hasilkan produk. Okey, terima kasih Encik. Itu saya boleh upah daripada mengeja ya. Sebab untuk mengolek itu, untuk mengatasi masa mengeja itu bagi saya dia agak kurang sedikit lah. Dia boleh mengatasi masa mengeja. Jadi kalau anda merangsangkan pelajar untuk memikir kata nama, kata kerja mungkin. Dengan ada kad yang sangat letak, pelajar itu fikir senama sehat.
Okey, mungkin itu lebih membantulah untuk dia kena pastikan. Okey. Saya tambah sikit boleh? Boleh, boleh. Okey, macam ni. Kumpulan Koda ni, dia bawa isu mengeja. Lepas tu dia unpack pergi kata nama. Sebenarnya, eja ni macam yang Mr. Lee cakap lah, mengeja ni banyak. Boleh jadi kata geja, boleh jadi apa tu? Kata adjektif dan sebagainya. Dia nak berfokus lah. Betul lah dia cakap. Memang kena petik di SKP lah. Kalau kumpulan Koda decide untuk guna kata nama, jadi letakkan kata nama itu sebagai isu. Maksudnya bukan mengeja itu sebagai isu. Right? Dapat kat situ? Bila kamu orang membangkitkan isu eja tu, lepas tu letak pula kat objektif, tak ada perkataan mengeja. Jadi apa penyakitnya? Apa yang nak dibunuhnya? Dan apa yang nak diatasinya? Jadi nampak macam tak straightforward kat situ. Itu kena tengok balik, okay? Alright. Thank you. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Baiklah, terima kasih atas perkongsian maklum balas yang disampaikan oleh Barisan Perdana Hakim sebentar tadi. Diharapkan agar perkongsian itu tadi dapat dijadikan panduan oleh kumpulan The Quadro Squad dan kumpulan lain. Hadirin hadirat sekalian, dengan berakhirnya perkongsian maklum balas itu tadi, maka perkongsian inovasi dari setiap kumpulan untuk sesi pagi bagi bilik selari 4 juga hampir ke penghujungnya. Sebelum itu, sukacitanya saya ingatkan sekali lagi bahawa para hadirin diminta untuk mengisi kehadiran melalui pautan yang telah disediakan. Majlis ini ditangguhkan sehingga pukul 2 petang dan akan diteruskan oleh moderator dan penjaga masa bagi sesi petang. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Barisan Perdana Hakim dan para peserta pembentang yang hebat-hebat belaka atas kerjasama yang telah diberikan untuk menjayakan majlis KIP untuk sesi pagi bagi bilik selari 4 pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan daripada pihak kami untuk sesi pagi bagi bilik selari 4. Sekian, terima kasih. Kita jumpa pukul 2 petang kah? 2.30 kah 2 petang? 2 petang, Cik. Okey.